Baiklah, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Muhammad Faris Haikal untuk menyampaikan tazkirah dengan kaedah bertajuk mendapatkan amal jariah. Baik. Jadi majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustaz Muhammad Faris Haikal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. A. Rahman bin Harun. Dr. A. Rahman bin Harun selaku pensyarah kursus Bahasa Melayu Kontekstual GBM 1103, dan yang saya sayangi dan yang saya rindui rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana pada petang yang barakah ini kita masih diberi peluang untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, di mana majlis-majlis ilmu itu adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi pada hari ini saya telah memilih satu tajuk, iaitu cara-cara ataupun langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mendapatkan amal jariah itu. Jadi sebelum saya meneruskan agenda saya untuk menerangkan beberapa perbuatan untuk kita mendapatkan amal jariah, saya akan menerangkan dahulu tentang apa itu yang dimaksudkan dengan amal jariah. Okey, jadi amal jariah itu sebenarnya ialah sesuatu perbuatan yang apabila kita lakukannya kita akan sentiasa mendapat pahala yang berterusan selagi mana barang-barang ataupun ilmu yang kita sampaikan itu diamalkan oleh orang-orang yang mendengar. Jadi dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia itu meninggal dunia, idza matal insan, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu, maka terputuslah segala amalannya illa min thalasah, kecuali tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Iaitu yang pertama ialah sadaqatin jariyah, iaitu sedekah jariah. Dan yang kedua ialah aw ilmin yantafa'u bih, yang kedua iaitu ilmu yang bermanfaat baginya. Dan yang ketiga ialah waladin salihin yad'u lah, iaitu anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi amal jariah ni merupakan sesuatu seperti mana saya katakan sebentar tadi, ialah perbuatan di mana jika kita sentiasa melakukannya, kita akan mendapatkan pahala yang berterusan. Jadi jariah itu dia berasal daripada perkataan jaryun yang bermaksud mengalir. Okey. Jadi dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dia ada bersabda berkenaan dengan sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia ialah, yang pertama ialah ilmu yang disebarkannya secara meluas, yang kedua ialah anak soleh yang ditinggalkannya, yang ketiga ialah mushaf ataupun kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, yang keempat ialah masjid yang dibina, yang kelima ialah rumah yang dibina untuk orang yang sedang dalam perjalanan, yang keenam ialah sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang ramai, dan yang ketujuh ialah orang yang disedekahkannya. Jadi ketujuh amalan atau perbuatan itu telah saya rangkumkan dalam kaedah salat ini. Okey, jadi yang pertama ialah kita ataupun sebagai orang Islam, kita perlulah yang pertama saya ada nyatakan dalam hadis tadi, saya ada nyatakan tentang ilmu pengetahuan, iaitu yang pertama ialah kita ni perlu menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi kita nak sebarkan ilmu pengetahuan ni, dia sebenarnya tidak terhad di institusi pendidikan saja, tetapi kita juga boleh di masjid-masjid ataupun surau dan
di mana-mana sahajalah sebenarnya. Jadi tapi saya spesifikkan di sini iaitu di institusi pendidikan seperti sekolah, universiti ataupun yang sewaktulah dengannya. Jadi ilmu pengetahuan itu apakah alatan ataupun yang kita perlukan untuk kita nak sebarkan ilmu pengetahuan itu. Jadi kita perlukan sama ada kita buat pengajian untuk nak bedah buku, ataupun kita nak buat pengajian kitab ataupun tafsir Al-Quran dan pengajian Al-Quran dan sebagainya lah. Jadi apakah sebab untuk kita nak ilmu pengetahuan ni, kita sebarkan ilmu pengetahuan ni adalah salah satu sebabnya adalah untuk kita ni ingin meneruskan legasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah baginda usahakan sejak daripada beribu-ribu tahun yang dulu. Jadi seperti mana yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia telah berusahalah untuk menyebarkan dakwah dari dakwah secara rahsia sehinggalah secara terbuka. Jadi ilmu yang kita telah sampaikan itu, jika ilmu yang telah kita sampaikan itu diamalkan dan sentiasa dilakukan oleh pendengar itu, maka penyampai itu akan dapat pahala. Okey, jadi yang kedua ialah kita ni juga sebagai orang Islam ni perlulah juga untuk menulis buku-buku yang bermanfaat ataupun artikel yang berfaedah. Jika tidak mampu untuk menulis buku-buku atau artikel ni, kita juga boleh untuk menulis tulisan-tulisan ataupun serangkap tulisan ataupun satu perenggan tulisan yang orang kata boleh bagi manfaat kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita ni boleh di mana-mana sahaja kita boleh nak menulis itu. Tetapi sebaiknya kita menulis di media sosial lah, seperti Facebook, Instagram dan Twitter dan sebagainya lah. Jadi alatan untuk kita ni pada zaman kini ni kita berada dalam era teknologi. Jadi tidak boleh disangkalah sekiranya seseorang itu tidak mempunyai satu pun peranti elektronik di rumahnya. Jadi memang orang kata memang wajib setiap satu keluarga itu pasti mempunyai peranti elektronik. Jadi kita perlulah menggunakan peranti elektronik ini untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat melalui penulisan buku ataupun artikel yang berfaedah. Jadi sebab apa kita nak sebarkan ilmu berfaedah itu? Ini adalah kerana kita ni ilmu yang kita ada tu kalau boleh kita curahkan kepada orang ramai dan kita berkongsi sedikit ilmu yang kita ada itu. Dan kita ni juga perlulah cuba untuk menulis sebanyak mungkin dan curahkanlah sebanyak mungkin ilmu yang kita ada. Dan seterusnya ialah orang Islam kita juga perlulah mendidik anak tu supaya menjadi anak yang soleh. Jadi ataupun khususnya di rumah ataupun di mana-mana sahaja ketika anak ni dia ada bersama kita. Jadi sekiranya contoh kalau dalam bab sembahyang kan, jadi kita ni diberi kebenaran lah sebagai mungkin bukan kita lah, insyaAllah ni kita bakal menjadi seorang ibu bapa. Jadi kita perlulah ibu bapa ni juga dia perlulah memberikan dia perlulah merotan anak-anaknya dengan niat untuk memberi pengajaran kepada anaknya. Jadi salah satu cara untuk kita mendidik anak-anak ni untuk menjadi soleh adalah dengan ibu bapa itu sendiri dia mempamerkan akhlak-akhlak yang baik. Dan dia ni ibu bapa ni juga dia perlulah menjadi role model yang baik kepada anak-anak. Jadi dan kerana anak-anak ni dia akan mengikut setiap tingkah laku yang setiap ibu bapa itu lakukan. Jadi anak-anak ni kita perlulah didik sejak daripada kecil lagi. Jadi seperti peribahasa Melayu yang berbunyi melentur buluh biarlah dari lebungnya, kan? Betul. Betul. Jadi kita perlulah mendidik anak-anak tu daripada kecil lagi. Jadi dan anak-anak inilah dia akan anak-anak yang soleh inilah yang dididik hasil daripada ibu bapa itu akan sentiasa mendoakan ibu bapa. Jadi anak-anak ini dia perlulah mempunyai hati yang tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya anak-anak ini dia tidak dikhususkan untuk
mendoakan ibu bapanya di apa untuk selepas sembahyang saja, tetapi kalau boleh di mana-mana sahaja, dan setiap kali selepas sembahyang tu kita wajiblah untuk kalau boleh kita amalkan, sentiasa amalkan untuk mendoakan ibu bapa kita ni setelah siap menunaikan sembahyang. Dan sebenarnya doa anak-anak soleh ini dia mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ialah yang keempat, iaitu amalan yang keempat yang kita boleh lakukan supaya kita mendapatkan amal jariah itu ialah umat Islam ni yang mampu, yang berkemampuan perlulah membangunkan masjid. Nak bangun kat mana masjid itu? Jadi sama ada di tanah miliknya ataupun tanah wakaf ataupun tanah lapang. Jadi sebab tu saya ada nyatakan di depan ni, iaitu orang Islam yang mampu. Jadi dia perlulah mempunyai duit yang mencukupi untuk membina ataupun membangunkan rumah Allah ini. Dan sebenarnya kepada sesiapa yang membangunkan masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut dalam satu hadis yang berbunyi, barang siapa yang membangunkan sebuah masjid kerana Allah walau sekecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Jadi siapa yang tak nak kan untuk nak dapatkan rumah di syurga, jadi saya mengajaklah semua, jika kita berkemampuan, satu hari nanti kita berkemampuan untuk bina masjid, kalau boleh kita binalah. Dan orang Islam yang membina masjid itu, dia akan menerima pahala seperti orang yang mengerjakan amal ibadah di situ, tanpa mengurangkan pahala orang yang mengerjakan di situ, mengerjakan sembahyang ataupun amalan-amalan di situ. Jadi kita juga perlulah mewariskan, ini ialah amal yang kelima, iaitu perlulah mewariskan kitab-kitab suci Al-Quran atau buku-buku agama ini di rumah ataupun sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya. Dan kitab-kitab ataupun buku agama ini seperti Fadilat Amal untuk dibacalah pada waktu petang selepas solat asar dan sebagainya. Jadi sebenarnya setiap sesuatu yang kita sedekahkan itu, dia akan memberikan, bukan saja memberikan manfaat kepada masyarakat sendiri, malah dia juga akan memberikan manfaat kepada buku agama itu digunakan. Pahala itu akan berterusan sehinggalah barangan itu lapuk. Yang seterusnya ialah pihak kerajaan itu ataupun sesiapa sahaja yang mampu ini ialah perlulah ataupun hendaklah membangunkan ataupun digalakkan untuk membangunkan hentian atau wakaf di mana-mana sahaja, dan khususnya kita perlulah membinanya di tepi-tepi jalan yang besar ataupun lebuh raya. Ini ialah amalan yang kita yang boleh buat, amalan yang ke-6. Amalan yang ke-6 iaitu membangunkan hentian atau wakaf di tepi-tepi jalan raya ataupun jalan besar ataupun lebuh raya. Jadi dalam usaha untuk sesuatu pihak kerajaan itu ataupun sesiapa sahaja, kita perlulah mendapatkan sokongan dari orang awam, seperti daripada segi kewangan dan sebagainya. Jadi hentian atau wakaf ini adalah digunakan untuk orang bermusafir. Jadi membantu orang yang dalam bermusafir ini sangat-sangatlah dituntut dalam Islam itu sendiri. Jadi seterusnya ialah ini yang terakhirlah, kita ni juga sebagai orang Muslim ni perlulah memberikan sumbangan ini dalam berbentuk air dan berbentuk air lah. Sebenarnya kalau dalam hadis ini dia katakan sungai yang dialirkan, tetapi pada masa sekarang ni kita khususkan dalam penjelasan ulama, dia kata untuk sumbangan berbentuk air lah. Dekat siapa kita nak bagi sumbangan berbentuk air ni, ialah tempat orang yang memerlukan air ataupun tempat yang kerap dilalui oleh orang ramai. Jadi inilah barang-barang yang diperlukan, ialah lori air mineral, dan sama ada kita beri sumbangan tu dalam bentuk lori air mineral ataupun tangki air untuk digunakan dalam sesebuah kawasan itu. Jadi
semakin ramai yang menggunakan manfaat yang berbentuk air itu, semakin banyak pahala yang diterima oleh pemberi itu di akhirat kelak. Jadi khususnya kita beri sumbangan air itu kepada asnaf-asnaf ataupun tempat yang terputus bekalan air. Okey, jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dan kita juga ni perlulah menyedekahkan sebahagian harta kita ini ke jalan Allah, iaitu di rumah-rumah anak yatim, tanah perkuburan, mahat tahfiz ataupun rumah-rumah orang tua. Jadi kerana apakah ya kita perlu untuk menyedekahkan sebahagian harta ini? Ini adalah kerana untuk kita menyucikan harta kita, iaitu untuk menyucikan harta kita daripada sifat-sifat bakhil, sifat-sifat kedekut dan sebagainya. Dan sebenarnya orang-orang yang memberi sedekah ni, dia akan mendapat naungan daripada amal sedekah yang dilakukannya. Jadi Nabi Muhammad SAW dia bersabda yang bermaksud, sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sesungguhnya orang mukmin kelak di akhirat hanyalah bernaung dalam naungan sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi yang terakhir ialah ketika seseorang pemberi sedekah itu ataupun penyampai sedekah itu, dia perlulah ikhlas ketika melakukan sumbangan ataupun ketika memberikan sedekah. Jadi perlu ikhlas dalam mana? Dia perlulah mengikhlaskan pemberiannya itu dalam hati. Jadi dalam usaha untuk nak ikhlas memberikan sumbangan itu, kita perlulah mendapatkan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ni kita sentiasa diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja kita berada. Jadi kerana apa? Kerana kita tidak, dalam memberi sedekah ni juga kita tidak bolehlah menilai keikhlasan seseorang ataupun kita itu je, kerana Allah sahaja yang berhak untuk menilai keikhlasan seseorang itu. Jadi dan kenapakah kita juga perlu ikhlas ketika melakukan sumbangan atau sedekah itu? Kerana dan kita ni kerana untuk mengelakkan daripada pahala sedekah kita itu terhapus. Dan dalam satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu, dan wahai orang-orang beriman, janganlah kamu batalkan sadaqatikum, sedekah kamu, bil manni wal aza, dengan menunjuk-nunjuk ataupun menyakiti hati orang penerima itu sendiri. Dan kita ni juga, dan jelaslah daripada ayat ini kita tahu bahawasanya Allah ni dia melarang hambanya untuk menunjuk-nunjuk ketika memberikan sesuatu sedekah itu. Dan saya menyerulah rakan-rakan dan murabbi yang ada dalam majlis pada hari ini untuk sama-sama kita untuk beramal dengan 7 amal jariah yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Jadi saya juga mengajak, walaupun dalam satu kaedah fiqh ada mengatakan bahawasanya ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jika kita tidak mampu untuk melakukan semua, dan maka jika kita tidak mampu untuk melakukan semua, janganlah kita tinggal semua. Jadi saya menyeru agar kita sama-samalah dapat melakukan. Jika tidak dapat lakukan semua, kita separuh-separuh pun tidak mengapa. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Segala yang baik itu datang daripada, segala yang baik dan indah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk dan salah silap itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.